Maka aku direbuhkan di situ, maka datanglah orang untuk membelah dada aku. Nah, ditekan dada aku ni di lubang ni, bawah tekak ni tekan, terbelah. Siapa aku pusat, maka dia ambil, dia buat hati, dibelah, tak pakai pisau, tak pakai gapo. Cerita ni nampak ajaib tapi bukan khayalan ni, cerita ni betul. Kali kedua, Nabi Muhammad dibelah pada usia Nabi 10 tahun. Pertama ketika umur 4 tahun, kedua ketika usia 10 tahun. Daripada Abdullah bin Ahmad fi Zawaidul Musnad dengan sanad rijalnya yang siqah, dan Ibnu Hibban wal Hakim wa Ibnu Asakir wa Diyaul Maqdisi fi Mukhtarihi daripada Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Abu Hurairah berkata, katanya Nabi, katanya ke Abu Hurairah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah perkara yang pertama yang berlaku kepada kamu sebagai tanda kamu ini seorang Nabi? Apabila kamu ni seorang Nabi, apa dia tanda-tanda yang pertama menunjuk kamu ni Nabi? Maka katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah tanya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, satu kali hamba di padang pasir. Pada masa tu umur hamba dalam lebih kurang 10 tahun. Umur hamba 10 tahun Nabi sebut. Tiba-tiba datang dua orang lelaki. Ketika umur 4 tahun lagu ni kok perangan. Dia ada tengah duk main dengan saing-saing dia, dia tengah duk main dengan adik-beradik susu dia. Tiba-tiba mari 2-3 orang malaikat panggil dia. Mari dengan rupa 3 orang lelaki. Mari belah dada dia apa semua ketika usia 4 tahun. Ni ketika usia 10 tahun pula, tiba-tiba mari 2 orang lelaki pula. Dia kata malaikat dengan rupa 2 orang lelaki. Seorang duduk di kepala hamba, perempuan hamba duduk kepala. Maka tanya malaikat tu, kata, ni kau budak tu? Mari malaikat, perempuan hamba dan dia buah 2 orang tu. Dia kata, ahwa, dia kau lelaki ni, hak kita nak belah ni jolah kau Nabi ni. Maka katanya seorang lagi malaikat kata, ya jolah dah, betul dah. Lelaki ni hak kita nak cari ni. Maka Rasulullah pun diperebah, maka dibelah dada. Dia kata mari 2 orang lelaki yang sangat hebat, yang sangat comel, yang sangat hebat berjalan dan merebah ke saya dan membelah dada saya. Dalam riwayat lain kata belah dada dan mengeluarkan daripada saya darah. Wak keluar darah hitam. Dan saya tidak merasa sakit pun. Dan dibawa datang satu bekas daripada emas dibasuh dada hamba. Kali kedua peristiwa yang lebih kurang sama. Tetapi Rasulullah kata hak ni berlaku ketika usia hamba 10 tahun. Hak dulu ketika usia 4 tahun. Itu kali kedua. Kali ketiga pula Rasulullah dibelah dada ketika Rasulullah mula-mula nak terima wahyu. Ketika mula-mula Rasulullah nak terima wahyu sebelum ketika Rasulullah mula-mula nak terima wahyu. Riwayat Abu Dawud At-Tayalisi wal Haris Abu Muhammad At-Tamimi di dalam musnad keduanya dan Imam Baihaqi dan Abu Nuaim di dalam Dalailun Nubuwah. Semua hadis ini diriwayatkan daripada Aisyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu
bertapa lah kita kata. Bertapa di dalam gua ketika Rasulullah duduk dengan Sayyidina Khadijah. Rasulullah ketika duduk dengan isteri yang pertama Sayyidina Khadijah, Rasulullah tidak berkahwin lain. Sehinggalah isteri pertama Rasulullah meninggal, Sayyidina Khadijah meninggal, barulah Rasulullah berkahwin lain. Peristiwa ini berlaku ketika dia masih lagi berkahwin dengan Sayyidina Khadijah, isteri pertama baru. Sebelum Rasulullah dapat wahyu, Rasulullah selalu pergi ke Gua Hira dan bertapa di sana. Bertapa, bersuluk katanya ulama. Ulama ambil sunnah daripada Nabi sebelum kita ni jadi seorang guru keluar berdakwah, sebelum kita menjadi seorang pendakwah, seorang syekh, maka hendaklah kita ni bersuluk dulu. Sama ada kita bersuluk di dalam pondok pun tak apa, ataupun kita pergi tapa. Ni antara hujah bagi orang yang nak tapa. Hujah dia Rasulullah juga bertapa sebelum daripada Rasulullah dilantik jadi Nabi. Rasulullah tapa dulu, uzlah dulu, tak saing orang dulu, duduk dalam gua, banyak berfikir, banyak mujahadah, barulah Rasulullah dilantik menjadi Rasul. Kadang-kadang Rasulullah pergi sebulan di Gua Hira. Sayyidina Khadijah siap-siapkan makanan, maka hatta Rasulullah ke Gua Hira, Rasulullah naik, lagu tu duduk situ sebulan. Habis bekalan Rasulullah turun pula, ambil makanan dengan Sayyidina Khadijah, naik pula. Maka pada satu bulan, iaitu pada bulan Ramadan, pada masa tu tak ada orang puasa lagi lah, tidak disyariatkan puasa lagi. Maka Rasulullah tiba-tiba duduk dalam gua pada bulan Ramadan, terdengar suatu suara. Bunyi Assalamualaikum. Maka katanya Rasulullah kata, amboskonya jin kau berapa dia. Maka tiba-tiba bunyi suara kata, jangan bimbang, kamu sekarang dalam keadaan baik. Maka aku pun tengok Jibril dengan rupa dia lah, sayap dia di sebelah masyrik, sebelah timur, selagi sayap dia di maghrib. Maka aku rebuh pasal. Maka fahibtu minhu, aku rasa hebat dengan dia. Maka itu peristiwa. Ada riwayat kata ketika dekat-dekat usia Rasulullah 40 tahun. Rasulullah dapat wahyu ketika usia 40 tahun. Ni peristiwa ketiga Rasulullah dibelah dada. Ketika usia 4 tahun, 10 tahun, ketika umur 40 tahun. Ketika usia Rasulullah 50 tahun pula. 50 tahun. Ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, sebelum berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah dibelah dada sekali lagi. Maka Rasulullah, ulama kata, apakah hikmah Rasulullah selalu dibelah dada, nak mengajar kepada kita supaya sentiasa membersihkan hati. Semakin banyak ilmu yang kita nak perolehi, semakin kena bersihkan hati. Semakin banyak ilmu, semakin hebat, semakin pelik ilmu yang kita nak perlu sangat kita bersihkan hati. Peristiwa Isra' Mi'raj, Rasulullah nak menerima pengalaman yang pelik-pelik. Rasulullah nak tengok sendiri dengan mata perjalanan lagu mana, alam mulk lagu mana, alam malakut lagu mana, alam jabarut lagu mana, alam lahut lagu mana, alam hahut lagu mana, alam yahut apa semua tu. Maka perlu kepada persiapan hati yang bersih. Padahal Rasulullah hati bersih dah. Ya. Pada usia 4 tahun dibersihkan. Ya. 10 tahun. Ya. Ketika umur 40 tahun. 30. Ya. Patut nak sentiasa dibersihkan hati supaya boleh menerima ilmu yang semakin hebat. Orang yang tidak membersihkan hati, tiba-tiba nak dapat ilmu, maka ilmu tu menjadi kotor. Seperti bekas yang kotor diisi makanan yang enak. Sesuai kau tidak? Tentu sekali tak sesuai. Kalau makanan yang comel, makanan yang sedap, mesti diletak di dalam bekas yang comel.
barulah makanan tu jadi molek, orang selera nak makan. Tetapi apabila makanan sedap, ilmu ni benda mulia, tetapi dia letak di dalam hati yang kotor, maka bekas yang kotor itu menyebabkan orang tak suka kepada makanan kerana bekas tu kotor. Begitu juga ilmu. Ilmu Masya Allah sepatutnya menghampirkan kita kepada Allah. Tiba-tiba bekas hati kita kotor, maka bekas inilah yang menguasai ilmu ni, menyebabkan orang tak suka kepada kita. Bukan tak suka kepada ilmu agama kita, tetapi kerana bekas kita yang kotor. Lah ni ada orang tak suka kepada orang agama kerana mulut dia kotor, kerana perbuatan dia jahat, kerana tidak ada akhlak. Maka benda-benda ini menyebabkan apa yang ada dalam hati seorang ahli agama tu, maka jadi kotor juga. Jadi bukan salah di ilmu, tetapi salah di hati tu. Man izdada ilman wa lam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmu, sehari saya semakin pandai. Dulu saya tak pandai baca, sekarang pandai baca. Sekarang pandai baca, pandai nak syarah kat orang pula. Pandai gini, pandai semakin pandai. Dulu tahu sikit saja maklumat lo ni, kau tahu, kau banyak. Siapa dia yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah hidayah, tidak bertambah petunjuk, amalan tak bertambah, ikhlas tidak bertambah, tawaduk tidak bertambah, akhlak-akhlak sifat mahmudah tidak bertambah. Ilmu bertambah tetapi akhlak tidak bertambah. Lam yazdad minallahi illa bu'da. Tidak bertambah pun dia di sisi Tuhan. Jangan sangka dengan bertambah ilmu bertambah kedudukan di sisi Tuhan. Lam yazdad pun. Katanya ulama kata tidak bertambah pun kedudukan dia di sisi Tuhan kecuali bertambah jauh. Bertambah juga ya, bertambah jauh. Kerana apa? Kerana ilmu itu semakin menghijakkan dia dengan Allah. Dahlah akhlak dia dah jauh dah dengan Tuhan. Ilmu itu sepatut mendekatkan dia. Dah kerana dia tidak bertambah, kerana hati dia tidak bersih, maka ilmu tu dia gunakan untuk nafsu dia, untuk kepentingan dia. Berapa banyak orang lah ni, orang alim. Kalau orang tegur, dia guna hujah lagu ni, dia guna hujah lagu ni, dia guna hujah lagu ni. Moga dia pandai kita nak tegur payah selalu. Ni manusia lagu ni apabila hati tidak bersih. Maka Nabi Muhammad hak hati bersih pun Allah Ta'ala kata kalau mau nak ilmu hak lebih-lebih lagi kena bersihkan lagi. Bersihkan lagi. Sebab itulah kebersihan hati itu tidak ada penghujungnya. Sentiasalah kita membersihkan hati kita supaya mendapat ilmu yang pelik-pelik. Dan kali yang keempatnya Rasulullah dibelah dada ketika malam Isra' dan Mi'raj. 4 kali. Usia 4 tahun, 10 tahun, 40 tahun dan ketika malam Isra' Mi'raj. Dalam Isra' Mi'raj di dalam Bukhari dan Muslim katanya Nabi, aku pada malam Isra' dan Mi'raj aku ditidurkan, dibaringkan di Hijr Ismail. Hijr Ismail ni bilik Nabi Allah Ismail alaihi salam. Hijr Ismail ini adalah bilik Nabi Allah Ismail. Rumah Nabi Allah Ismail dulu takut dengan Kaabah. Kaabah petak. Maka ada kawasan macam separuh bulat lagu tu. Tu rumah Nabi Allah Ismail. Dulu takut tu so bangunan tu. Jawab bangunan takut sekali dengan Kaabah, sekali dengan bilik dia. Maka sekarang dipanggil Hijr Ismail, bilik Nabi Allah Ismail. Maka Rasulullah pernah menyebut kepada Sayyidina Aisyah. Satu kali Sayyidina Aisyah nak masuk semaya dalam Kaabah. Maka Rasulullah pegang tangan Sayyidina Aisyah. Rasulullah tarik, buat masuk ke dalam Hijr Ismail. Katanya Rasulullah, mu semaya sini lah. Kerana semaya sini, hukum dia seperti semaya dalam Kaabah juga. Sebab satu bilik. Satu bilik. Cuma waktu Kaabah, ni bilik Nabi Allah Ismail. Hijr Ismail dipanggil. Maka aku direbahkan di situ, maka datanglah orang untuk membelah dada aku. Ditekan dada aku ni di lubang ni, bawah tekak ni tekan, terbelah. Siapa ke pusat, maka dia ambil, dia buat hati, dibelah, tak pakai pisau, tak pakai gapo. Cerita ni nampak ajaib tapi bukan khayalan ni, cerita ni betul. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita sebagai orang Islam kena percaya sekalipun benda pelik. Janganlah kita percaya hanya benda-benda begini ya. Benda hak pelik kita tak percaya. Agama ni
semua benda pelik. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman adalah orang yang beriman dengan benda-benda gaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Tuhan benda gaib. Kiamat benda gaib. Malaikat benda gaib. Banyak benda gaib, tapi kita sebagai orang beriman wajib mempercayai dia. Wajib kita yakin benda itu ada dan berlaku sekalipun kita tidak nampak, sekalipun kita tidak jelas bagi kita. Kenapa? Kerana iman ini adalah ujian. Apa maksud iman itu ujian? Kerana Tuhan nak uji kita. Betul ke tak kita percaya dengan Nabi Muhammad, percaya kepada dia, sehingga kita mempercayai benda yang tidak berlaku di depan mata kita, tak nampak pun kita percaya juga. Ujian. Kalau hak benda nampak, tu tak panggil ujian. Seperti apabila berlaku kiamat, maka semua orang melihat syurga, melihat neraka, melihat malaikat. Maka pada masa tu orang kafir pun percaya berlaku, yakin dah. Maka pada masa tu tak ada istilah ujian. Ujian ni berlaku ketika kita duduk di atas muka dunia. Kita duduk atas muka dunia baru kita lagu mana kita nak mempercayai malaikat. Kita tak pernah tengok malaikat. Macam mana kita nak percaya syurga, neraka? Macam mana? Sedekah, benda tu tak nampak. Ni ujian. Tuhan kata, aku nak daripada kamu iman bukan yakin. Apa maksud yakin dengan iman? Beza di antara yakin dengan iman 4 jari. Katanya Sayyidina Ali, al-farqu bainal yakin wal iman. Beza di antara yakin dengan iman 4 jari, arba'un asabi'. Tak sini. Yakin berada di mata, iman berada di telinga. Yakin ni berada di mata. Apabila benda tu kita tengok, orang kafir, kau Yahudi pada hari kiamat tengok dah syurga neraka. Tentu yakin belaka dah. Hak tu tak say katanya Allah Taala tak ada istilah ujian. Tetapi iman hak masalah berada di telinga. Lah ni kita hanya dengar saja mengenai syurga, mengenai neraka tapi tak pernah lihat. Tapi yakinnya kita orang Islam, kita jadi baik kerana keyakinan kita. Yakin ke apa? Yakin dengan keimanan kita. Hak ni ujian. Hak ni Tuhan nak tahu setara mana kepercayaan kita dengan apa yang kita dengar. Kalau orang luluh lah. Kalau tak luluh lah. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan benda-benda ghaib. Benda alam kubur, benda alam malaikat, benda alam malakut, semua benda-benda ghaib. Yang biasa orang-orang wali duk kecek mengenai benda-benda gaib. Benda-benda gani, roh kau apa dia, maka kita kena percaya. Ada orang tak percaya sebab benda ni tak ada, hangpa tak nampak. Apa pedah kita duk pergi ziarah kubur? Ada orang marah pergi ziarah kubur, tak ada pedah dia kata. Apa? Dia kata tak ada pedah sebab dia tengok kita ziarah kubur ni adalah kita ziarah batu dan pasir sahaja. Batu pasir kita ziarah. Dia lupa kata Nabi Muhammad ajar kepada kita apabila kita ziarah kubur, sunat kita sebut assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat ghafarallahu lana walakum wa antum salafuna wa nahnu bil asar. Nabi Muhammad ajar wisalah kepada batu ke? Nabi Muhammad ajar wisalah kepada ahli kubur. Tapi orang lain ni melihat ziarah kubur ni tak ada faedah sebab dia nampak batu, nampak pokok, nampak pasir. Macam benda tak ada faedah. Tetapi kita orang Islam yang beriman dengan benda gaib, Nabi Muhammad nak beki pemikiran kita, kata pergi ziarah kubur ni kita pergi ziarah tuan dia. Tuan dia mati dah. Mati dah pun mu ingat dia tu mati semati-mati tak ada faedah ke? Orang dalam kubur ni dia hidup di alam dia. Dia boleh tengok orang yang ziarah dia. Dia boleh dengar suara orang yang berziarah kepada dia. Banyak hadis menyatakan orang kubur dengar suara orang hidup. Tetapi dia tak boleh nak jawab lah. Dia dengar, dia dengar. Sebab itulah apabila dia dengar, sunat bagi orang ziarah wisalah. Wisalah ke batu, wisalah ke pokok, bukan wisalah kepada orang yang duduk di kubur tu.
Berarti orang ada. Yo, ada duk situ kita wijarah tu. Siap kecek lah dengan dia. Siap wisalah, siap minta doa kepada dia. Ni orang beriman, ujian kepada kita. Dalam Bukhari ada sebut, dalam Muslim pun ada sebut mengenai Rasulullah ini dibelah dada. Jadi 4 peristiwa Rasulullah berlakunya belah dada kepada Rasulullah. Wallahu a'lam.